أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسلم الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف وما كان مشركين بسم الله الذي لا يضر ما شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi masjid beserta dengan jurukuasa urusan masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah berikan, di atas segala kesempatan hidup yang Allah berikan, di atas segala kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hidup dengan selesa hingga ke saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, berada bersama orang-orang yang taat kepada Allah, bersama dengan orang-orang yang istiqamah mencintai Allah SWT, mencintai Rasulullah SAW, khususnya pada bulan Rabiul Awal ini. Kita mendekati tarikh 12 Rabiul Awal, hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan, manusia sempurna yang Allah lahirkan ataupun hidupkan di atas muka bumi ini, yang menjadi ikutan kita, menjadi pedoman hidup kita, yang kita sayangi, yang kita cintai. Oleh demikian, di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyakkan selawat kepada baginda SAW. Tak kira pagi, tak kira petang, tak kira malam. Apalagi pada hari Jumaat, Rasulullah SAW menyebut, perbanyakkan selawat kepada aku. Itu khusus pada hari Jumaat. Kalau hari-hari biasa kita selawat 100 kali, maka pada hari Jumaat terperbanyakkan lagi, 300 kali, 400 kali, 500 kali, ke 1000 kali. Dan selawat kita insya-Allah akan sampai kepada Rasulullah SAW. Setiap kali kita berselawat, Allah sampaikan selawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan selawat itu sekadar kita selawat pada program perarakan kita. Alhamdulillah kita berselawat. Tetapi maksudnya tiap-tiap hari kita selawat. Bukan menunggu hari kelahiran baginda, tetapi hari-hari yang biasa pun kita berselawat. Itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan bukan hanya selawat, tetapi juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Solat adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunat yang bersifat sunnah Rasulullah yang bersifat wajib. Salat berjamaah, sunnah muakkadah ataupun sunnah ataupun fardhu kifayah, yang merupakan ibadah yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita semua, yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Itu adalah sunnah yang besar, yang kebanyakan umat Islam tinggalkan pada hari ini. Banyak lagi tuan-tuan dan puan yang kalau kita belajar, maka semakin banyaklah kita akan mengetahui inilah sunnah Rasulullah, inilah jalan hidup Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka amalkanlah sunnah-sunnah ini dengan kita mempelajari kehidupan baginda Rasulullah SAW, membaca sirah kehidupan Rasulullah SAW ni. Bila kita baca hadis, kita sebenarnya membaca sabda-sabda Rasulullah SAW yang telah Rasulullah ucapkan, ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dengan kita membaca hadis Nabi SAW, dan kita berusaha untuk mengikutinya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi pembacaan hadis. An Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar wala bi syiqqi tamr aw wala bi syiqqi tamrah, muttafaqun alaih.
daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, takutilah oleh kamu neraka, sekalipun dengan memberikan sedekah secebis ataupun satu biji kurma. Begitu sekali anjuran bukti kita takut kepada Allah ni, kita takut kepada neraka Allah. Allah yang mencipta neraka dengan pelbagai siksaan yang begitu dahsyat. Kalau kita tengok hadis-hadis ataupun Al-Quran pun cerita tentang azab neraka. Ada buku yang memang cerita khusus tentang neraka, azab neraka ni. Kalau kita baca tu memang kita rasa ngeri. Kita rasa ngeri bagaimana dahsyatnya siksaan Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah SWT, orang yang munafik. Jadi oleh demikian maka sambutan kita ataupun respon kita setelah kita membaca, kita mengetahui tentang dahsyatnya azab neraka ni, kita sepatutnya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri daripada neraka dengan bersedekah, walaupun dengan sebiji kurma. Tapi bisyik ni maksudnya kalau kurma itu dia belah dua, itu secebis ataupun sebahagian daripada kurma lah, ataupun sebahagian belah dua tu kurma tu kita sedekahkan. Itu menandakan maksudnya miskinnya kita, miskin tetapi nak bersedekah juga. Sebab apa? Takut dengan Allah, takut dengan neraka Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu Allah menghindarkan kita daripada neraka. Itu maksudnya. Jadi hadis ini anjuran agar kita ni bersungguh-sungguh menanamkan dalam hati kita ni rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, tak mungkin kita rasa takut. Kalau kita tidak membaca tentang neraka, apa yang kita tahu tentang neraka menyebabkan kita takut. Bila kita baca tentang neraka ni, dahsyatnya azab neraka ni. Orang-orang yang dimasuk dalam neraka ni orang yang memang la yamutu fiha wa la yahya. Jadi orang yang dalam neraka ni Allah sebut dalam Quran ni, dalam surah Sabbihis. Kalau kita baca selalu Sabbihis rabbikal a'lam alladzi khalaqa fasawwa, di hujungnya kata la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang dalam neraka ni la yamut, tidak mati, wa la yahya, tidak juga hidup. Bagaimana keadaan mereka? Mati pun tidak. Maksudnya mereka tidak mati dalam neraka ni. Dua sebenarnya yang berlaku ni ketika kiamat, ketika dibentangkan jambatan yang halusnya seperti 7 kali pecahan rambut. Jadi manusia akan dihitung amalnya. Manusia yang beruntung disebabkan amalan mereka mendapat rahmat Allah, mereka akan masuk dalam syurga. Orang yang sedikit amalnya, maka mereka akan dimasukkan dalam neraka. Jadi celakalah orang yang masuk dalam neraka, sebab mereka inilah orang-orang yang la yamutu fiha wa la yahya. Mereka ini tidak mati. Memang Allah orang dalam syurga pun tidak akan mati selama-lamanya, kekal dalam syurga. Alhamdulillah, masya-Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kekal abadi. Kita di dunia ini kita nikmat, tak ada nikmat panjang pun. Lepas tu mati, tak ada dah. Yang kekalnya adalah di sana. Cuma kekalnya dalam dua keadaan, kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Itu dikatakan oleh Allah SWT, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dalamnya, mereka akan merasakan dahsyatnya siksaannya berganti-ganti. Tidak pernah berhenti. Wala yahya, mereka tidak hidup seperti hidupnya orang yang hidup. Macam mana nak hidup dalam siksaan yang begitu dahsyat? Mereka ni hangus, tumbuh lagi. Disebut dalam Al-Quran ni, kulit ini akan digantikan. Bila dia hangus, dia diganti lagi. Dia akan fresh lagi. Hangus, ganti lagi. Liyazuqul azab. Apa sebabnya? Untuk ataupun agar mereka itu ahli neraka ni merasa azab.
Sebab kulit kita ini dia mengandungi saraf deria. Kalau kulit ini dikelupas, nampak isi dia, tekan, dia tak sakit. Yang sakit itu adalah di permukaan kulitnya. Saintis mengkaji ni. Bila dipadu kena ayat Quran kata, rupa-rupanya dalam Quran sudah sebut tentang hal ini. Saintis menemukan, oh ini rupanya deria ni. Jadi Allah menyatakan dia akan diganti kulit mereka ini. Itu ahli neraka itu, agar mereka liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Dalam seminit itu berapa kali berganti-ganti. Bayangkan, disebut dalam tafsir Al-Quran. Begitu dahsyatnya siksaan Allah SWT. Jadi seolah mereka ni tak hidup seperti hidup orang yang hidup. Hidup ni maksudnya sono apa lagi, makan minum. Mereka ni hidup dalam apa? Dalam keadaan yang memang terseksa. Mereka tidak makan melainkan buah khuld. Buah yang memang mereka makan yang melekat kat sini. Melekat kat dalam kerongkongan mereka ni. Seksa, duri, buah berduri. Mereka tetap minum daripada nanah-nanah yang keluar daripada ahli neraka. Ahli neraka itu sendiri mengeluarkan nanah. Ahli neraka itu sendiri, tuan-tuan dan puan, mengeluarkan nanah. Orang yang berzina keluar daripada kemeluan mereka ni nanah-nanah. Nanah ini yang diminum ni oleh ahli neraka. Tidak ada minuman. Tidak ada minuman. Begitu dahsyat kalau kita baca tentang azab neraka. Begitu dahsyat. Ada ahli neraka yang dia memanjat. Dia naik atas nak selamatnya. Panjat. Berpuluh-puluh tahun memanjatnya. Bila sampai ke atas, mereka lemparkan ke bawah lagi. Begitu dahsyatnya. Mereka panjat lagi naik atas. Dalam keadaan siksa tu naik atas. Dia sampai ke atas, mereka lempar lagi ke bawah. Begitu je kerjanya. Begitu dahsyat. Kalau kita tengok peristiwa malam Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi SAW melihat orang yang disiksa. Ada yang memotong lidahnya, ada yang menghempas kepalanya. Itu baru sedikit. Banyak lagi siksa lain yang memang tidak terperi. Kita baca itu, ya Allah dahsyatnya, ya Allah. Sehingga timbul rasa insaf dalam hati kita. Kalau tak insaf tu memang dia tak beriman lah. Kalau orang beriman baca tu, astaghfirullahalazim, ya Allah, takutnya tak berbaloi nikmat di dunia ini, lepas itu akhirnya disiksa di akhirat. Apalah artinya nikmat yang tak lama pun di dunia ini, lepas itu di akhirat itu disiksa. Biarlah kita susah sedikit, dia tak susah sangat. Sebenarnya orang kata bila sembahyang, melakukan ketaatan kepada Allah nampak susah. Tak susah pun. Cuma kita kena lawan hawa nafsu kita yang suka nak rehat, suka nak sonok-sonok. Tak buat maksiat itu rasa susah. Sebenarnya tidak susah mana. Bila dilihat kepada syurga Allah yang sangat hebat, macam kita tak layak sebenarnya dengan nikmat yang kita besar. Bila Allah masuk kita dalam syurga, berapa amal kita? Sikitnya amal kita. Tapi syurga ni tak mampu untuk dibeli dengan amal kita. Tetapi Allah bagi itu dengan rahmatnya. Allah bagi dengan rahmatnya. Jadi oleh demikian maka ittaqun nar wala bisyiqqit tamrah. Takutilah oleh kamu neraka ni, yang mana neraka ini sangat dahsyat. Dengan kita takut kepada neraka ni, kita ni cepat-cepat mencari macam mana nak selamat daripada neraka ni. Di antaranya kata dengan bersedekah. Kenapa tidak disebut dengan solat, dengan haji, dengan jihad? Sedekah ni dia benar sikit, tetapi pahalanya berganda-ganda. Mathul ladzina yunfiquna fi sabilillah mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, seumpama apa sila kita mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti habbah, seperti biji sab'a yang menumbuhkan tujuh tangkai. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai yang tumbuh, setiap tangkai ini melahirkan atau mengeluarkan 100 tangkai lagi. Jadi berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah menggandakan lebih daripada 700 lagi pahala sedekah tu. Yang 10 sen tu jadi 700. Bayangkan 700. Kalau kita lagi ikhlas, lagi banyak dia.
Sedekah dia sangat luar biasa. Tidak nafikan yang lain-lain pun hebat. Solat, sedekah, kalau kita sedekah tanpa solat, sedekah pun tak dapat diterima. Itu jangan kita kalah solat sebab kalah sedekah. Tak. Solat itu sebagai kunci tu, kunci segala amal itu, solat. Kunci solat itu la ilaha illallah, kalimah syahadah. Bila orang macam dia kalimah syahadah ni, itulah pintu gerbang istilahnya, kunci yang kita masuk ke dalam Islam. Bila masuk dalam Islam, kunci amalnya pula apa dia? Solat. Solat yang paling awal dihisab. Kalau solatnya diterima, yang lain pun mudah aja. Tik. Okey. Termasuklah sedekah. Jadi sedekah ini di antara perkara yang tidaklah susah, tetapi hati ini kalau kedekut dia tak akan jadi susah. Dalam satu ayat juga disebut bagaimana orang yang akan meninggal dunia ni, laula akhiratini ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Seandainya engkau hulur ke sikit waktu untuk aku hidup, ya orang dalam sakaratul maut ni, Allah rakamkan dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang yang akan dalam sakaratul maut ini berhempas pulas. Dia minta supaya diberikan peluang untuk dia hidup, untuk dia walaupun dengan berapa tempoh waktu aku dapat bersedekah. La asaddaqa. Digunakan taukid di situ. Maksudnya compromise, sungguh-sungguh aku akan sedekah. Kalau engkau bagi aku ruang mungkin seminit atau 30 saat, aku nak cek, aku nak ambil duit, aku nak sedekah. Tak ada sebut aku akan solat, aku akan berzikir, aku akan berjihad. Tak. Dia sebut juga tetap bersedekah. Hebatnya sedekah ni, masya-Allah. La saddaqa wa kum minas salihin. Aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang soleh. Itu cerita orang yang nak mati dah, nak meninggalkan dunia, dia ingat tentang ayat tentang sedekah, harta dia yang akan disedekah untuk menyelamatkan dia daripada azab kuburnya dan azab alam akhirat. Jadi begitu sekali, maksudnya sedekah ini memainkan peranan. Semakin besar sedekah kita, semakin besarlah juga naungan kita, yang menaung kita di hari akhirat kelak. Begitulah. Jadi sedekah ini juga adalah bukti kepada keimanan kita. Kalau orang beriman, dia akan bersedekah. Dia yakin bahawa dia sedekah ni Allah bagi pahala. Allah akan bagi pahala kepada dia. Dia yakin benda yang tak nampak. Maksudnya dia adalah sedekah burhanun. Sedekah itu adalah bukti, bukti tentang keimanan kita kepada Allah SWT. Tentang apa? Tentang pahala yang Allah sediakan. Oleh demikian maka perbanyakkanlah sedekah. Sebab baik sedekah adalah sedekah yang kita dalam keadaan kita sehat. Dalam keadaan sehat, sahihun syahihun. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah bagaimanakah yang sedekah yang paling baik Rasulullah? Rasulullah menyebutnya, sedekatun wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kamu ni sihat dan kamu masih rasa tamak pada harta tersebut. Kita dalam keadaan sihat, memang kita rasa sayang duit ni, aku masih sihat, aku nak buat ini, aku nak buat itu. Tapi orang yang sakit dia tak fikir banyak dah. Aku nak mati dah. Memang doktor kata 3 bulan je engkau hidup. Lepas tu mungkin akan matilah. Biasanya orang sakit kanser diberikan prediksi oleh doktor, kata ini boleh bawa ke rumah lah, kata ini pun mungkin sebulan je meninggal lah. Tapi ialah itu doktor. Banyak orang yang disebut oleh doktor ni kata sebulan, kata panjang juga sampai 3 tahun 4 tahun hidup. Sebab doktor ni bukan Tuhan. Yang bagi nyawa tu Allah. Itu dari segi apa, calculation doktor tu kata kalau berdasarkan kepada pematian aku, dia kata ini tak lama ni mati dah. Tapi banyak yang meleset. Banyak ada juga yang tepat, ada yang lebih cepat juga. Dia kata 6 bulan, kata 2 bulan dah meninggal lah. Jadi doktor tu bukanlah segala-galanya. Dia pun tak tahu bila dia mati. Doktor ala kulli hal, maksudnya nak cerita bahawa dalam keadaan tak berdaya dah orang ni nak mati dah. Dia kata ambillah, aku nak mati dah, ambil. Cuba dia kena sihat, dia tak akan terfikir banyak nak bagi semua, tak ada. Dia kata aku masih ada lagi, aku nak buat ini, aku nak buat itu, nak buat projek ini lagi. Itulah sedekah orang yang dalam kena sihat, dia ada rasa tamak terhadap harta tu, itu besar pahalanya.
besar pahalanya dibanding orang yang sudah nak mati dah, kata aku nak wakafkan ini kepada Masjid Darussalam, aku nak sedekahkan ini kepada para yatim. Itu pahala juga, tapi tak sebesar pahala ketika dia sihat dan dia ada rasa tamak. Tapi dalam keadaan orang yang nak mati dah tak ada rasa tamak dah, kata ambil. Aku nak mati dah, dia tahu dah dia nak mati. Masya Allah. Jadi sedekah ini adalah sesuatu yang sangat mulia, dan sebab-sebab sedekah adalah dalam keadaan kita mesti sihat walafiat dan juga kita rasa tamak. Dan sebab-sebab sedekah juga adalah dalam keadaan orang tak tahu kita sedekah. Dia kata apa? La ya'lamu shimalu ma yunfiqu yaminuhu aw kama qala. Tangan kiri kita ni tak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanan. Pada kedua-duanya dekatnya boleh bertemu. Tapi tak tahu ni, ini bayangan Rasulullah SAW ni, bagaimana sedekah itu tersimpan rapi ni. Orang dia tak cerita kepada orang. Dia macam tak pernah sedekah, tapi dia sedekah tu. Apa lagi sekarang ni orang gunakan apa? Transfer aja, tengok. Tak tahu orang. Yalah, kita boleh sedekah dalam tabung. Tapi kalau ada orang yang online banking, maksudnya dia transfer aja, pergi Palestin sana, pergi per yatim, masuk dalam tabung apa, Masjid Darussalam, masuk dalam apa, macam-macam. Tak ada orang tahu, dia seorang-seorang dalam bilik, dia transfer aja. Itu memang sedekah yang memang dipuji, sedekah yang orang tak tahu. Dibanding kalau kita ni sedekah kita cerita pada orang, itu banyak kemungkinan untuk jadi riak. Jadi riak, tunjuk-tunjuk kepada orang. Tapi tidak katakan semua sedekah yang ditunjuk itu jadi riak, tetapi kemungkinan besar akan jadi riak. Sebab syaitan akan tumbuhkan perasaan tu. Dia akan rosakkan amal kita dengan apa? Tumbuhkan berbagai penyakit, riak, ujub. Cerita tentang apa? Bila sedekah tu cerita kepada orang, itu disebut sebagai sum'ah. Kadang-kadang kita suka bersembang, kata, yalah tadi aku pergi ke peryatim, bukan apa nak, yalah nak tolong dia orang ni, susah kehidupan mereka ni, aku tolonglah sikit, lebih kurang tak banyaklah 50,000 je. Cerita kepada orang, padahal banyak punya sedekah 50,000 tu. Bila cerita macam tu, tumbuh rasa apa dalam hati tu, bangga-bangga, nak tunjuk dia tu banyak duit, dia pemurah. Jadi akhirnya mungkin tak ada pahala. Bayangkan, kalau dia senyap-senyap je bagi, ada cara kita supaya orang tak tahu kita sedekah, walaupun mungkin kita yang sedekah sana. Ini daripada hamba Allah, saya nak sampaikan, kata. Padahal dia sendiri yang sedekah. Dia tak sebut, ini saya punya sedekah ni, tolong bagilah kepada saya. Itu okey juga. Tapi kalau nak selamatkan supaya tidak ada riak, tidak ada apa sum'ah, ini ada hamba Allah yang nak bagi ni, dia kata dia nak sampaikan ni. Padahal kita punya, kita gunakan bahasa tu. Ini ada 10,000 ni, ada hamba Allah yang nak bagi. Kita nak selamatkan diri kita daripada riak, nak menunjuk-nunjuk tu, kita bagi, ada hamba Allah, kita kata. Kita bagilah. Alhamdulillah, tak ada orang tahu. Bila ada tahu, kita rasa syaitan ni kalau kita beramal ni, memang dia tidak ada satu amalan pun melainkan dia akan cuba untuk merosakkannya. Tidak ada satu amalan pun main dia akan rosakkan. Mula-mula dia nak halang kita daripada beramal. Jangan sedekah, jangan buat ketaatan, jangan solat. Kalau kita dah solat tu, dia akan rosakkan. Bagaimana kita tidak ikhlas solat? Timbul rasa riak. Kalau boleh jangan kita baca Quran. Tapi bila kita dah baca Quran, tidak akan cuba nak rosakkan bacaan Quran kita ni. Bila kita tengok orang tu, mula-mula kita baca perlahan biasa je. Tengok ada orang 2-3 orang masuk dalam masjid, kita pun kuatkan suara kita, kita pun merdukan suara kita, dah jadi riak dah. Jadi riak tu. Padahal tadi baca je biasa je. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bila ada orang datang, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi merdu. Nak tunjuk kepada orang dia merdu, itu jadi riak. Tapi kalau daripada awal dia memang macam tu, tak ada orang. Ada orang pun sama, tak ada berubah. Tidaklah kita nak boleh, tak bolehlah kita nak kena diriak. Itu syaitan ni dia sangat cerdik. Dia sangat cerdik, dia tahu dah berapa orang dah sebelum kita ni dia telah sesatkan. Umur syaitan ni, iblis ni panjang beribu-ribu tahun.
Pengalaman dia sangat banyak. Dia tahu jenis-jenis manusia macam ini caranya. Caranya. Jadi amalan-amalan yang paling baik adalah amalan yang kalau kita boleh nak simpan, nak rahsiakan rahsia. Ada benda yang kita tak boleh rahsiakan. Solat berjemaah tak boleh nak rahsiakan. Memang kita kena datang ni. Ini syiar, benda yang dinampakkan. Bukan nak menampakkan, tapi memang kita kena datang ke masjid dan memang kita sembahyang. Orang nampak. Jangan nanti orang kata aku tak nak sembahyang jemaah di masjid ni. Riak ni dia orang ni menunjuk-nunjuk sembahyang tu. Aku solat di rumah aja. Kalau dia cakap macam tu, dia pun riak juga. Ulama kata orang yang dia kata mengelak diri untuk tidak beramal sebabkan dia takut riak, dia pun riak. Macam mana nak buat? Buat je, tetapi jaga hati kita. Minta Allah jaga kita. Minta jaga kita hati kita, Allah bagi keikhlasan. Itu ada jadi orang dia berhujah kata aku bukan apa, aku bukan tak nak pergi masjid. Bila pergi masjid tu ada je dalam hati rasa dia, aku tak nak datang ke masjid. Jangan fikir dia kata 27 pahala orang pergi masjid. Tapi dia orang riak, hancur dia orang pahala. Kononnya macam tu. Akhirnya dia tak nak pergi masjid. Alasan dia tak nak pergi masjid sebab apa? Takut riak. Biarlah aku dapat satu pahala di rumah, aku datang masjid tak ada apa-apa kata. Pandailah dia. Itu hujah syaitan sebenarnya. Hujah syaitan tu. Syaitan buat macam tu cara berfikirnya. Kau datang ke masjid hancur. Jangan kau fikir dapat 27 pahala tu. Tak ada. Buat kau riak. Tidak semestinya riak orang datang macam kita ibadah kurban tu memang ibadah yang tidak boleh disembunyikan. Dia syiar. Kita menyembelih tu maksudnya bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi memang itulah. Nak tunjukkan bahawa Islam ni adalah agama yang suka membantu orang. Syiar tu, sembelih. Tak boleh kita menyorok dalam rumah menyembelih. Sembelih di luar. Tapi jaga hati kita. Itu juga kita pergi haji, pergi umrah, nak tunjuk, nak menyorok kita. Macam mana nak buat haji dan umrah kalau menyorok guna topeng je supaya orang tak nampak. Dia hanya rosak. Jadi ada amalan-amalan memang kita tak boleh nak sorok. Ada amalan yang memang kita boleh simpan, kita tak boleh tak tunjuk kepada orang. Kita sembahyang di rumah, tahajud apa malam. Tak payah sebut kepada orang. Sebut dalam Facebook, alhamdulillah malam ini aku dapat tahajud 8 rakaat. Jarang aku boleh buat. Cerita dalam Facebook. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Akhirnya jadi apa? Jadi semua ahli tu menceritakan orang, memperdengarkan bahawa dia buat amal. Bangga pula tu, alhamdulillah aku dapat tahajud. Itu jadi syaitan tu masuk tu. Walaupun bagus 8 rakaat, tetapi dia cerita kepada orang, tak payah cerita amal tu. Seolah dia tak buat apa-apa. Boleh dia cerita, jom kita hidupkan malam, sibuk macam tu je, okey. Jom kita hidupkan malam dengan qiyamul lail. Cuba macam tu tak apa. Tapi jangan cerita peribadi dia. Aku dah sedekah hari ni, alhamdulillah. Aku dah qiyamul lail hari ni. Aku dah tolong anak yatim hari ni. Cerita semua dia amal-amal dia. Habislah, rosaklah. Jadi amalan yang pembaik adalah amalan yang kalau kita boleh sorok, kita sorok. Sebab itulah sembahyang sunat tu yang terbaik adalah di rumah. Kecuali al-maktubah, solat fardu tu di masjid. Solat jemaah. Kalau sunat tu terbaiknya di rumah lah. Di rumah. Solat apa namanya? Witir, solat duha, solat qiyamul lail, solat tasbih, solat wudu. Tapi solat wudu kita boleh buat di masjid. Bila kita wudu je tu solat. Solat wudu solat wudu ada pernah buat solat wudu. Solat wudu dia tak susah. Ambil wudu, habis solat wudu terus kita ini, solat terus. Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat Allah Taala. Itu je, mudah. Apa kelebihan solat wudu ni? Diceritakan bahawa Bilal bin Rabah ni Rasulullah ceritakan, wahai Bilal, aku dengar terompak engkau dalam syurga tu. Apa amalanmu wahai Bilal? Wahai Bilal menceritakan, aku ni setiap kali ke wudu aku akan solat sunat 2 rakaat. Itu disebut sebagai sunat wudu. Kelebihan lebih hebat tu. Bilal tu nampak orang Bilal ni orang gelap. Dari segi wajah ni tak handsome, tapi suaranya sedaplah. Tapi nak cerita ni amalan dia hebat tu. Sehingga Allah tunjukkan kehebatan Bilal ni. Dia berwuduk, simple dia berwuduk. Lepas itu solat sunat 2 rakaat. Itu kalau kita mampu bangun awal jam 4. Bila kita berwuduk, kita dah berwuduk,
sembahyang pertama sekali jangan terus tahajud, salat sunat wudu dulu 2 rakaat, Lepas tu salat sunat taubat 2 rakaat, Lepas tu salat sunat tahajud. Nak buat berapa? 2, 4, 6, 8, Lepas tu salat apa lagi? Salat witir contohnya, kalau kita belum witir malam tu. Begitulah susunannya. Paling baiklah maksudnya. Tapi kalau kita tak cukup masa, yalah, masa sikit je, tahajud teruslah. Tahajud teruslah. Jadi masa yang ada, yang Allah berikan kepada kita ini tak banyak sebenarnya. Tetapi kalau orang menghargai masa, dia akan gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, tak kira siang, tak kira malam. Masya Allah. Kita tengok lagi satu hadis. Isyak makin awal, Masya Allah. Rasulullah pernah bersabda, dia kata, ini adalah Imam Bukhari dan Muslim daripada Adi bin Hatim juga. Qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ma bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar wala bi shiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Daripada Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dalam kalangan kamu melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya di ketika di akhirat kelak, di padang mahsyar. Tiap orang akan berbicara dengan Tuhannya, dengan Allah. Dia dengan Tuhannya tanpa ada seorang penterjemah pun. Apa perlu terjemah? Allah yang mencipta ribuan bahasa ni. Kalau kita tengok di Sarawak ni ada berapa puluh bahasa. Bahasa Melanau aja berpecah-pecah. Bahasa Cina pun banyak lagi. Bahasa tak kira seluruh dunia ni berapa ribu bahasa. Adakah Allah tak faham? Allah yang cipta bahasa tu. Allah faham. Sehingga dia akhirat kelak ketika hambanya dibawa seorang-seorang jumpa Tuhan, jumpa Allah SWT, maka dia akan bercakap. Allah akan bercakap dengan dia dengan bahasa dia. Bahasa ba'i lah, bahasa Jerman lah, Rusia lah. Bahasa apa lagi? Bahasa Inggeris lah. Bahasa Iban lah. Bahasa Arab lah. Tidak ada orang berterjemah. Allah faham semuanya. Orang itu melihat sebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat kecuali amal yang baik. Tengok, amal-amalnya, solatnya, sedekahnya, dia nampak amal-amalnya yang dilakukannya sebelum ini. Lalu dia melihat sebelah kirinya dan tidak ada yang dilihatnya kecuali amal-amal buruk. Ya Allah, dosa-dosa. Tak menyesalnya aku buat dosa-dosa ni. Ya Allah, nampak sebelah kiri, nampak amal-amal buruk, dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Kemudian dia melihat yang ada di hadapannya, tengok depannya, dan tidak ada dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Neraka terbentang dengan kepanasan yang sangat dahsyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, takutilah oleh kamu semua kepada siksaan neraka. Tiap orang akan melihat neraka nanti. Mungkin dia tak akan masuk, tapi dia akan di sebelah kanannya amal solehnya, di sebelah kirinya dosa-dosanya. Sedangkan dia bercakap dengan Tuhan, dengan Allah SWT, di depannya ada neraka. Kemudian Rasulullah menyebutnya, maka takutilah oleh kamu semua akan siksaan neraka yang ada, sekalipun dengan bersedekah sepotong kurma. Macam tadi juga nadanya, barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, tak ada, kurma pun tak ada, maka bersedekahlah dengan kalimah yang baik. Ya Allah, tak ada langsung nak sedekah ni macam mana? Cakaplah baik-baik, jangan mengumpat, jangan mengutuk, jangan mencaci, jangan menghina. Itu tengok itu Rasulullah sebut ni, cakap baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah dia berkata baik-baik, ataupun tak boleh bercakap baik, diam. Kalau bercakap ni memang merapu, mengumpat, mencaci maki orang. Kalau tak mampu dah, diamlah. Itu kata Rasulullah SAW ni.
Anjuran untuk bersedekah semampunya. Ya? Ajak untuk bersedekah ni maksudnya tiap hari kita sedekah. Jangan tunggu hari Jumaat. Ya? Memang kita tengok hari Jumaat ni, selalu hari Jumaat ni bawa duit untuk sedekah hari Jumaat. Hari lain ada tak? Kalau tak ada, wujudkan tiap hari tu, subuh, subuh sedekah dah. Ya, sebelum kita balik ke rumah, sedekah masuk dalam tabung. Ya. Ada jenis orang dia buat tabung di rumah. Ya. Dia buat tabung, disebut sebagai tabung subuh. Boleh. Ya. Dia kumpul, dah hujung bulan ataupun setengah bulan tu masuk kepada tabung masjid, bagi kepada anak yatim, bagi kepada gelandangan. Itu. Ada yang buat macam tu, ada yang tiap hari tu memang dia pergi tabung, cari tabung. Kadang-kadang nak cari tabung kata, tak ada tabung sini. Jadi kita letak tabung di rumah tu, tapi jangan ganggu. Masuk. Memang tu tabung untuk kita sedekahkan. Itu walaupun sedikit. Kalau lagi banyak lagi okey. Lagi banyak. Jadi anjuran untuk bersedekah semampunya, berakhlak mulia dan bergaul dengan halus dan perkataan yang lembut. Orang yang beriman dia tak akan bercakap kasar, mencaci maki orang. Kita tengok sekarang, kita tengok dalam YouTube, dalam TikTok, orang bercakap ni menjerit-jerit, mengutuk-ngutuk orang. Itu bukan tanda orang beriman. Orang yang beriman ni cakap lembut. Rasulullah suka. Allah mengatakan, Allahu latifun yuhibbul lutf. Allah itu maha lembut, penyantun dan suka kelembutan. Allah tak suka yang kasar-kasar, menjerit-jerit, mencaci maki orang. Nauzubillah. Jadi itu tanda keimanan kita kepada Allah SWT. Dah habis, masya-Allah. Jadi semoga Allah SWT memberkati kita dan memberkati ahli keluarga kita dan memberkati semua umat Islam dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.